Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada seluruh pendengar WAP TV di mana sahaja anda berada. Semoga sentiasa dalam perlindungan dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini giliran saya untuk menyampaikan program bicara Nur Ramadan 1444 Hijrah. Dan hari ini merupakan 16 hari bulan Ramadan, hari Jumaat. Dan ini semoga semuanya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk perbincangan saya pada hari ini ialah makanan sihat melalui diet mampan di bulan Ramadan. Saya Cik Wan Jasimah binti Wan Muhammad Razi daripada Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains Universiti Melaya. Para pendengar yang dirahmati Allah. Di antara kandungan yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah mengenai dengan diet sihat mampan. Apakah faktor-faktor penentu ya kepada kemampanan diet itu? Isu mengenai makanan, peranan puasa, diet sihat ketika berpuasa, pengambilan bahan yang perlu dikurangkan dalam masakan di dalam bulan Ramadan ini, dan beberapa kajian kes yang saya akan kongsikan iaitu dengan melihat bagaimana kesan pengambilan makanan di bulan Ramadan, serta saya juga akan kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah di antara contoh-contoh menu yang baik yang boleh diikuti dengan kesimpulan. Sebagai permulaannya, diet sihat mampan ini bolehlah dikatakan sebagai corak pemakanan yang mempunyai semua dimensi kesihatan dan kesejahteraan individu. Malah ia memberi tekanan dan impak kepada alam sekitar yang rendah serta makanan itu mudah diperolehi, berpatutan dan selamat serta boleh diterima dari segi budaya masyarakat setempat. Ini yang sebagai ringkasnya boleh saya katakan bahawa diet sihat mampan ini adalah diet yang akan memberikan kesan yang positif kepada individu dan mempunyai kesan negatif yang rendah terhadap alam sekitar. Seterusnya, ia mempunyai kecukupan bekalan makanan untuk masa ini atau juga masa hadapan. Ini merupakan definisi ringkas apakah yang dimaksudkan dengan diet sihat mapan. Di antara faktor-faktor yang menentukan kemapanan diet itu ialah pertama, ketersediaan nutrisi. Maksud apa yang kita makan itu bukan hanya untuk mengenyangkan tetapi ia mempunyai nutrisi yang cukup yang membekalkan kepada tubuh badan kita untuk kita melakukan aktiviti, terutama di dalam bulan Ramadan ini melakukan aktiviti seperti solat ya dan mengaji Quran dan sebagainya, di samping menjalankan tugas-tugas hakiki yang lain bagi mereka yang bekerja atau sebagai rumah tangga. Selain daripada itu, ia juga merangkumi kos relatif di mana ianya mampu diperolehi atau mampu untuk setiap pengguna menyediakan diet mampan ini ya. Yang ketiganya, faktor yang menentukan kemampanan diet ini ialah biodiversity, iaitu bagaimana kewujudan pelbagai jenis spesies haiwan ataupun tumbuhan daripada perspektif semula jadi mereka. Yang keempat, perlindungan ekosistem juga terlibat, iaitu sistem yang melibatkan interaksi di antara satu komuniti dengan alam persekitarannya yang tidak bernyawa, bukan hanya yang bernyawa dengan yang bernyawa sahaja ya. Dan yang akhirnya ialah berkaitan dengan kesihatan umum yang rata-ratanya masyarakat kita perlu, maknanya dapat mencapai kesihatan yang membanggakan, iaitu tidak sakit ya. Jadi masyarakat yang sihat akan membawa kepada negara kita juga berada di dalam keadaan yang baik. Jadi selain daripada itu, saya ingin menerangkan sedikit beberapa isu mengenai makanan. Di antaranya kalau kita lihat di sini, pengeluaran makanan dunia
perlu ditingkatkan lebih daripada 50% untuk membekalkan makanan kepada hampir 10 bilion orang pada tahun 2050. Ini berdasarkan ucapan belanjawan baru ini, iaitu pada tahun 2023 yang disampaikan oleh Perdana Menteri yang ke-10. Selain daripada itu, ya, isu mengenai makanan ini, jika kita lihat, sebanyak 44.5% daripada 38,000 tan sisa pepejal sehari yang dihasilkan ini, daripada bilangan itu 17,000 tan ataupun 20%, ya, kalau kita lihat ni, ya, dibuang setiap hari di Malaysia. Ini dilaporkan melalui Majlis Keselamatan Negara. Menurut kajian oleh FAO pula, iaitu 15,000 tan makanan dibazirkan setiap hari, dan 20% daripada 15,000 tan makanan ini, iaitu kira-kira 3,000 tan, adalah makanan yang belum disentuh dan boleh dimakan. Jadi kita nampak, ya, bagaimana pembaziran itu berlaku dengan 3,000 tan makanan yang belum disentuh ini. Ia boleh menampung kira-kira 5.3 juta penduduk, ya, atau 5.3 juta orang yang kita boleh beri mereka makan 3 kali sehari. Dan dilaporkan juga 5 kanak-kanak Malaysia di bawah umur 5 tahun, ya, mengalami perkembangan terbantut, manakala setengah orang dewasa mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun kita panggil sebagai obes. Jadi kita lihat, walaupun makanan itu banyak, tetapi kandungan nutrisinya perlu dilihat. Baik, sekarang kita lihat pula apakah peranan puasa, ya, sempena bulan Ramadan ini. Berpuasa ini sebenarnya ia adalah untuk membersihkan badan kita daripada toksik, ya, atau detoksifikasi berlaku. Ini sangat penting, ya, kalau kita lihat badan kita yang tiap-tiap hari kita makan dengan amount yang banyak, ia mempunyai berbagai-bagai jenis bahan-bahan kimia dan lain-lainnya bercampur aduk di dalam tubuh. Jadi dengan berpuasa kita membantu badan kita untuk mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam badan. Yang keduanya, badan kita maknanya apabila berpuasa ini memaksa sel di dalam badan kita, apabila biasanya ia menjalan proses yang berlainan daripada keadaan yang kita tidak puasa, ya, di mana memaksa sel ke dalam proses yang biasanya tidak dirangsang apabila aliran, kita kata, adanya bahan-bahan di dalam makanan itu yang sentiasa tersedia di dalam badan kita. Jadi bila bahan yang sentiasa ada dalam badan itu tidak ada, jadi sel-sel ini terpaksa menggunakan sumber-sumber daripada bahan-bahan yang lain di dalam badan. Jadi ini satu yang baik. Maknanya kalau misalnya lemak itu berlebihan lama tersimpan, jadi lemak itu akan dicairkan. Begitu juga dengan kandungan gula dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, misalnya saya telah nyatakan tadi, kandungan glukosa itu memaksa sel-sel, dia dah kurang dalam badan kita. Jadi ini memaksa sel-sel menggunakan cara lain, menggunakan bahan lain untuk menghasilkan tenaga. Dan yang seterusnya kalau kita lihat, peranan puasa juga memberi kerehatan kepada organ dalam badan. Yang setahun kita menggunakan badan kita untuk memproses segala makanan yang masuk dalam perut, tetapi dalam bulan puasa selama sebulan, organ-organ di dalam kita agak bertenang, begitu, ya, diberi sedikit kerehatan. Mari kita lihat pula bagaimana diet sihat ketika berpuasa. Pertamanya kita lihat kepada kepelbagaian dalam pengambilan. Contohnya perlu adanya, kita kata, bijirin, sayuran, buahan, ya, buah-buahan, protein tanpa lemak. Ini di antara makanan-makanan yang digalakkan untuk kita mengambil, ya, di mana ianya boleh didapati daripada tumbuh-tumbuhan, misalnya daripada minyak zaitun dan juga minyak kekacang. Contoh
mungkin saya memberi sedikit daya sihat ketika berpuasa. Untuk berbuka, mungkin saudara-saudari yang dirahmati Allah boleh mengambil susu dengan buah kurma ataupun air putih dengan kurma. Ianya sudah memadai dan memenuhi keperluan segera ya tenaga semasa kita berbuka puasa. Selain daripada itu, kita juga boleh makan buah-buahan terlebih dahulu, kemudian baru makan makanan yang lain. Apa alasannya? Alasannya ialah buah-buah ini ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia mudah diserap ya, nutriennya mudah diserap oleh tubuh, dan dengan serat yang kita makan yang ada di dalam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu, ia menyebabkan kita rasa kenyang. Jadi apabila kita nak makan makanan yang lain tu, kita akan mengambil dengan amount yang tidak banyak, yang sedikit. Jadi ini membantu diet kita. Ya. Tidak mengambil diet yang berlebihan. Selain daripada itu, saya juga ingin mencadangkan bahawa telur telur ayam merupakan sumber protein yang lengkap ya, mengandungi semua 9 asid amino penting dan mengandungi beberapa vitamin dan mineral yang diperlukan oleh badan. Dengan mengambil telur, kita seolah-olah sudah mendapat satu diet yang lengkap ya. Selain daripada itu, seterusnya jika kita lihat kuantiti makanan, ini selalu kita bincang ya, sesetengah pihak sangat mengambil berat tentang berapa banyak kuantiti makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tubuh badan kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk memberitahu kepada diri kita bahawa kita dah kenyang. Jadi jika kita makan berlebihan ketika berbuka puasa, ini menyebabkan ya kita agak semput begitu. Sebab itu ada dinyatakan ya di dalam Ihya Ulumuddin bahawa 1/3 makanan dalam perut kita adalah untuk air, makanan, 1/3 untuk air dan 1/3 untuk nafas. Jadi kita perlu mengambil kira ya bilangan berapa banyak amount yang perlu kita makan. Sebaiknya kalau nasi ambillah 1 senduk sahaja, selebihnya kita makanlah banyak sayur-sayuran. Ya. Selain daripada itu, roti. Ada setengah dia tak nak makan nasi, dia makan roti. Jika ambil roti, ia juga perlu diberi penekanan bahawa kita kadang-kadang tak perasan roti yang kita makan tu terlebih. Sebab roti ni bila dia dalam perut nanti, dia akan mengembang ya, dan rasa kenyang itu akan berlebihan. Jadi ini perlu kita lihat dalam mana kita nak mengambil banyak mana roti, banyak mana nasi yang kita nak makan. Selain saya juga ingin menekan bahawa apabila kita berbuka puasa itu, kita tidak makan dengan banyak di dalam satu masa. Ya, kita makan sedikit, misalnya dengan kurma dulu dan sebagainya, solat maghrib, kemudian kita boleh mengambil lagi makanan selepas itu. Dalam amount yang sedikit, sebab lepas tu kita akan bertarawih kan, selalu lepas tarawih ada pula more. Masa more tu boleh ambil sedikit lagi. Jadi prinsip makan ketika lapar iaitu berpuasa dan berhenti sebelum kenyang iaitu masa kita berbuka ada disarankan di dalam bulan yang mulia ini yang sepatutnya kita sama-sama praktikkan. Seterusnya saya ingin menerangkan bahawa biasanya perasaan kita sahaja ya yang mengatakan bahawa kita perlu makan banyak untuk tenaga keesokan harinya. Ini perlu kita nilai kembali, kita lihat kembali, kerana jika kita makan terlalu banyak, besoknya tu bukan kita lebih kuat tetapi kita rasa lebih letih ya. Sebab perut kita tu terpaksa menghadamkan makanan yang begitu banyak. Ini menyebabkan seluruh tenaga kita itu akan berpindah ke perut untuk menghadamkan makanan dan kita rasa letih lah macam tu. Saya ingin menekankan di sini di dalam bulan puasa ini ya, kita dalam bulan Ramadan, keperluan air ini perlu diberi penekanan. Kekurangan air sebenarnya boleh menyebabkan kita rasa letih, kita sakit kepala, kita juga akan hilang selera makan, dan selain daripada itu ya, kita juga akan berasa kita kata tidak selesa. Kerana air merupakan ejen yang membawa segala toksik keluar daripada badan.
Sebab itu kita perlu minum air secukupnya pada satu-satu waktu. Bermaksud tidaklah kita minum sampai satu botol penuh tu kita minum dalam satu masa, tidak. Tapi kita mengambil sedikit demi sedikit, jangan tunggu sampai dahaga. Begitu. Bagaimanakah agihan waktu untuk minum? Ini satu tips yang saya ingin kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Apabila kita berbuka puasa kan kita makan kurma, kemudian diikuti dengan segelas air. Kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan nak solat, solatlah dulu. Dan selepas itu ambil makanan yang apa saja yang kita nak makan dan tunggu dalam 10-15 minit, kemudian baru kita minum lagi segelas air. Dan kita solat. Selepas solat maghrib, kita berhenti rehat sebentar untuk menunggu isyak. Dan lepas solat isyak itu, kita ambil segelas air lagi. Dan kita akan menunaikan juga solat tarawih. Bawa botol air, sama ada pergi ke surau atau ke masjid, supaya kita boleh minum apabila kita berhenti dalam setiap 2 rakaat solat tarawih itu kan kita berhenti, maka minumlah 2-3 teguk lagi. Jadi ini akan membantu kita untuk memperolehi air yang cukup. Kita kena ingat juga ya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam bulan Ramadan ini kita jangan hanya kita berhenti terus pergerakan harian kita ya. Contohnya kita tidur sahaja, kita duduk sahaja sepanjang hari kerana kita takut letih. Jadi sebenarnya kita perlu melakukan pergerakan yang ringan dan singkat. Contohnya beberapa kali regangan sudah memadai. Dan kita tidak digalakkan ya untuk bersenam berat pada waktu siang. Ini akan berlaku dehidrasi kepada badan. Jadi untuk sihat maksudnya pergerakan badan perlu dilakukan. Baik, saya juga ingin berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, iaitu pengambilan bahan yang perlu dikurangkan di dalam masakan atau makanan. Pertamanya, bahan-bahan yang bergaram, ya, yang bergula tinggi misalnya, dan juga yang berlemak tinggi. Kerana sebenarnya bahan-bahan ini tidak mengenyangkan kita ya selepas kita berbuka puasa itu, tapi ia akan membuat kita berasa lebih dahaga dan lapar. Ya, cuba kita makan benda yang masin ni kan, lepas tu kita rasa kita nak minum, maknanya kita berasa lebih dahaga. Ini contohnya ya, begitu juga dengan gula atau lemak. Jadi satu lagi yang saya ingin pesan ya kepada tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, tidak menggunakan, kalau boleh ya, tidaklah menggunakan sebarang serbuk perasa atau perisa dalam makanan, kerana ia juga boleh menyebabkan kita rasa lebih dahaga selepas kita makan bahan-bahan atau makanan-makanan yang ditambah dengan serbuk perasa atau perisa. Ini satu indikator ya untuk kita dapat tahu sekiranya di dalam masakan itu ditambah dengan bahan perasa atau perisa yang banyak, kita dahaga ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini ya, penyerapan air itu sangat penting untuk kita jaga. Saya bawakan sedikit kajian kes tentang tidak banyak ya kerana masa tidak mengizinkan. Jadi saya ingin menceritakan tentang 2 kajian kes yang berlaku kesan daripada pengambilan makanan di bulan Ramadan. Yang pertama ialah kajian kes yang dilakukan oleh KUL pada 2014. Beliau telah membuat kajian ke atas 531 orang lelaki dan 299 orang wanita yang berpuasa pada bulan Ramadan. Beliau mendapati bahawa terdapat penurunan berat badan yang sederhana pada lelaki tetapi tidak pada wanita, dengan saiz badan juga ada perubahan kepada lelaki. Jadi ini menyebabkan ya setengah pihak berasa gembira sebab dia dah kurang berat badan dan saiz ataupun kita katakan badan dia tu agak dah kecil. Dia rasa seronok lah. Tetapi sebenarnya berat badan ni akan naik semula selepas sebulan bulan Ramadan. Ya, sebab dia makan lebih. Misalnya dalam bulan Syawal tu dia makan berlebih-lebihan. Jadi
di sini menunjukkan untuk kita mempraktikkan diet mapan itu, ia penting bukan hanya sepanjang bulan Ramadan sahaja. Ia perlu juga diteruskan kepada bulan-bulan yang lain supaya kita dapat mengekalkan berat badan dan bentuk badan kita. Sebab itu di dalam Islam juga menganjurkan puasa hari Isnin dan Khamis. Ini cukup baik. Yang keduanya, berat badan, BMI dan lemak badan mempunyai pengurangan yang ketara pada minggu ketiga Ramadan. Jadi kita baru nak masuk 16 hari bulan 16 Ramadan ya, ni minggu kedua. Jadi lepas tu minggu ketiga iaitu 21 dan ke atas barulah maknanya penggunaan lemak itu digunakan dengan ketara, ya. Jadi dan ini dibuat perbandingan, makna seminggu sebelum dan selepas berpuasa. Ini kajian yang dilakukan oleh Ramadan ya pada tahun 2019. Ada lagi kajian-kajian yang lain, misalnya kesan kepada diabetes, kesan kepada kita kata perkara penyakit-penyakit yang lain, tapi saya tidak kongsikan di sini kerana masa yang terbatas. Sebagai kesimpulannya, jika kita lihat, diet mapan ini ialah sebenarnya diet yang perlu diamalkan secara berterusan walaupun selepas bulan Ramadan demi menjaga kesihatan rohani dan jasmani. Selain daripada itu, diet mapan ini memadai dengan sedikit tetapi pelbagai mengikut kesihatan individu itu. Diet mapan perlu disediakan juga dari bahan yang segar dan tidak dalam bentuk makanan yang terproses. Dan akhirnya diet mapan memberikan kesan maksimum kepada kesihatan tubuh badan kita di samping memelihara alam sekitar. Di sini saya ingin kongsikan menu yang dipraktikkan di Kemboja ketika berbuka puasa pada tahun 2023 Masihi atau 1444 Hijrah di kampung Songkupne. Ya, ini baru lagi ya. Ini antara diet yang mereka amalkan. Cuba kita lihat. Dalam talam ni ada banyak sayur-sayuran, buah-buahan dan seekor ikan. Dan ini nasi yang mereka makan. Satu talam ni berkongsi 5 orang. 5 ke 6 orang. Dan di dalam mangkuk ini ialah air asam. Ikan cicah air asam. Sedap. Dan yang kedua ni kita lihat ayam. Seekor ayam, ya, mereka makan. Ini satu diet yang sangat baik, saya fikir yang boleh diamalkan, ya. Dan di sini kita lihat satu mangkuk juga, satu mangkuk sup. Makna mereka ada hanya satu hidangan yang lengkap. Kita lihat. Ini anak-anak di sana makan, ya. Itulah. Jadi ini rujukan yang saya guna. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dapat memberi manfaat kita bersama dalam kita meneruskan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah lagi daif itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.